So, Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Allah kurniakan kita kesihatan, kelapangan masa untuk kita sambung pengajian kita, untuk sambung pentafsiran kita, untuk sambung pemahaman kita, untuk sambung pengenalan kita tentang ayat Al-Quran, ataupun bagaimana Allah ciptakan Al-Quran ini sebagai satu mukjizat untuk kita lebih dekati beliau, untuk lebih dekati Allah SWT, lebih kita faham apa yang dia nak sampaikan kepada kita. Siapa lagi yang lebih faham keadaan manusia kecuali Allah SWT, iaitu pencipta kita semua, insyaAllah. Ya, saya sebentar ya. Sambung surah Insyiqaq. Okey, bagi siapa yang ada kitab sama dengan saya, buka muka surat 130, insyaAllah kita dah selesai bahagian pertama, 139. Okey, surah ni dia tak berapa panjang. Konten dia ataupun isi kandungannya agak similar ataupun agak serupa dengan surah-surah sebelum ni. Jadi kita pun dah terangkan, Rasulullah SAW sebut, kalau you nak faham tentang ataupun you nak dapat gambaran tentang yaumil qiyamah, atau nak dapat perasaan macam mana gerunnya hari kiamat, salah satu surah ni Rasulullah suruh kaji, suruh baca adalah surah Insyiqaq. Dan surah-surah ni semua yang kita kaji dalam juz 30 ni, saya dah sebut sebelum ni, semua yang surah-surah ni kebanyakannya atau boleh katakan hampir kesemuanya diturunkan di Mekah, ataupun tema asasnya adalah tentang akidah. Okey, tentang apa? Pengenalan ataupun semua yang berkaitan dengan rukun iman. So kalau you perhatikan daripada seluruh juz 30 ni, semuanya berkisarkan tentang 6 rukun iman ni. Dan kalau sebelum ni pun saya dah terangkan, kalau percaya Allah, okay, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Even law kana fil hadis Rasul SAW, saya yaqul aw qal, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadza mafhum hadis. Okay, dalam satu hadis Rasulullah kata, siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari kiamat, falyaqul khairan aw liyasmut, maka you cakap yang baik atau you diam sahaja. Okey, itu adalah antara hadis. Kalau hadis lain pun Rasulullah akan sebut man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dia punya keyword atau key point dia adalah yu'minu billahi wal yaumil akhir. Walladzina yu'minuna walladzina amanu, even dalam ayat ni pun Allah sebut beriman pada Allah dan juga yaumil qiyamah. Jadi last session saya dah terangkan kenapa dalam banyak rukun iman tu ataupun 6 rukun iman tu selalu dikaitkan keimanan pada Allah, dan juga bukan yang cakap yang lain tu tak penting, tapi yang lebih di-highlightkan adalah beriman pada Allah dan juga yaumil qiyamah. Kerana apa? Antara sebab kenapa mereka ketika diturunkan Al-Quran tak nak terima keesaan Allah adalah kerana mereka tak boleh terima hari kiamat. Dan kita sebagai manusia, kalau kita yakin atau kita senantiasa aware dengan rukun iman, iaitu beriman kepada yaumil qiyamah, okey, maka kita akan lebih mudah untuk buat amal soleh dan juga menjauhi perkara yang Allah larang, meskipun perkara itu sukar dan mungkin jadi satu cabaran dalam hidup kita. Maka Allah sebut dalam surah Insyiqaq bahagian kedua, tadi kita dah terangkan surah Insyiqaq ni apa, macam mana Allah sebut macam mana keadaan orang-orang yang dihisab, macam mana dia kembali dengan ahlinya, sama ada masrura, gembira ataupun sedih, macam mana Allah gambarkan dapat buku catatan dari kanan dan sebagainya. Maka pada bahagian bahagian kedua, Allah SWT bersumpah, fala uqsimu bisyafaq, maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah pada waktu senja. Sebab apa? Waktu antara daripada waktu asar nak masuk waktu maghrib lah, bisyafaq tu. Okay, Allah bersumpah dengan waktu tu. Sebab apa? You nampak ya, kalau bumi tu ataupun masa tu dia berubah, okay, how do you differentiate between a day and a night? Macam mana kita bezakan waktu tu malam dengan siang? Bila adanya senja merah, kan? Betul tak? When we know senja merah tu maknanya itu waktu dah nak masuk malam. You automatically, your body, usually lah secara kebiasaannya, orang tahu kebiasaan manusia, kalau waktu malam tu waktu berehat. Waktu you untuk apa? Untuk recharge balik. Betul tak? Sebab tu kita secara umumnya, kalau dari sudut kesihatan pun, kita sebenarnya bukan kata wajib lah, sangat boleh kata wajib lah, digalakkan untuk kita tidur sekurang-kurangnya 7 jam. Betul tak? 6 to 7 hours. Okay, I personally experience this because last few days saya get my second dose jab. First day okay, steady. Second day semalam badan sakit-sakit, betul-betulnya sakit. Tadi pagi pun sakit. Alhamdulillah saya macam merasa boleh tak nak teruskan kelas hari ni,
Tapi tadi alhamdulillah dengan izin Allah semalam kita dah berehat, kemudian saya tambah tidur lagi lepas makan ubat, maka saya rasa di diri kita recharge. So maknanya apa? Kalau waktu tu Allah bagi kita peluang untuk recharge dan ada perbezaan antara malam dengan siang, apa yang susah sangat bagi Allah untuk jadikan hari kiamat? Untuk letakkan atau untuk buktikan bahawa dunia ni ada pengakhiran. Faham tak? Maksudnya setiap benda dia mesti daripada point A to point B mesti ada tempat dia bertukar kan. Maka daripada kehidupan dunia sebelum nak masuk kehidupan akhirat, itu sebab awal tadi kita cakap apa? Idza samaa'un syaqqat. Bila langit semua bercerai-berai, maksudnya dalam keadaan yang terbelah. Maknanya that is the moment di mana kehidupan akhirat mulai bermula. Dia mesti ada point dia. Takkanlah alih-alih je terus besok bangun terus hari kiamat. Tidak kan? Tapi boleh je kalau Allah nak ciptakan. Tapi kalau you lihat Allah punya aturan atau Allah punya penciptaan ataupun cara Allah nak mengubah sesuatu keadaan selalu ada turning, orang panggil turning point lah. Sebab itu kat sini Allah sebut fala uqsimu bisyafaq. Aku bersumpah dengan cahaya tu. Sebab apa? You tahu that is the moment day is going to be a night. Okay? Walaili wa ma wasaq. Dan lepas dah senja tu, dah malam, maka tukar jadi apa? Malam, betul tak? And something for you to think, Allah kata. Kalau sangat senang bagi Allah untuk ubah malam dengan siang, dengan pemisahnya tadi yang waktu merah tu, apa yang susah sangat kalau Allah nak habiskan waktu dunia ni? Apa yang susah sangat nak ada kehidupan akhirat? Itu maksud dia. Okay, waktu walaili wa ma wasaq. Okay, I did share this with you before this. Kalau perkataan qasam, waw tu wawul qasam, betul tak? Ini bukan waw dan ya, ini adalah waw qasam, waw sumpah. Dan kalau you nak lihat dalam Al-Quran, mungkin you dah tahu, saya ulang lagi sekali, bagi waw qasam atau waw sumpah, dengar ya, kalau waw sumpah, macam mana kita nak tahu waw tu adalah waw sumpah? Selalunya, dengar ya, selalunya perkataan selepas waw tersebut akan berada dalam keadaan majrur. Okay, so remember and usually, dengar ya, usually kalau waw qasam dia akan diikuti dengan isim sahaja without verb. Selalu sumpah Allah akan bersumpah dengan dengan waw lah, kebiasaannya adalah dengan isim. And you know kalau isim tandanya sama ada dia marfu', majrur ataupun mansub kan, dan itu dalam salah satunya untuk mengenali ba'da wawul qasam yakunul isim fi hali majrurin. Maknanya dia mesti dalam, atau fi hali jarrin, dia mesti dalam keadaan jar. Tak boleh dalam keadaan lain. Okay, so you know kalau majrur kan HJI kan, harfu jar idhafah kan, salah satunya boleh tambah di sini ba'da wawul qasam. Okay, faham tu? Faham ya? So walaili wama wasa. So of course the waw next to it. Kenapa saya terangkan? Sebab ada dua kat situ. Okay, wa kat tengah-tengah tu bukan ya, itu bukan wawul qasam. Okay, itu waw qasam. Itu waw apa? Kalau boleh apa, cuba nak jawab. Waw tu waw apa? Walaili wama wasaq. Waw apa tu? Remember we learn before this, kita wawul qasam, wawul ataf, ini adalah waw istinaf ya. Walaupun maknanya dan, okey, tapi dia adalah pemisah dan malam. Kenapa nama malam tu? Maknanya walail satu bahagian, wama wasaq dia adalah satu jumlah yang barulah. Walaupun maknanya berkaitan tapi dia terpisah. Okey, wama wasaq. Wasaq tu apa? Hadhil kalimah wasaq isim fi'il wala harf. Yalla. Wasaqa hadhil kalimah isim fi'il wala harf. 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 Ni. Wasaqa. Nampak tak? Very interesting. Saya tunjuk dekat screen lah jadi orang nampak sekejap ya. Saya go. Kalau kita cakap tentang fi'il madi, ingat tak minggu lepas saya terangkan, fi'il madi kan ada, kalau kita cakap tentang fi'il ada 3 bahagian, betul tak? Betul tak? Ada 3 bahagian yang you kena perhatikan. Si kata yang pertama, kita kata fi'il madi fi'il itu tersebut sama ada dia daripada fi'il madi, mudhari ataupun amar, betul tak? Berserta dengan GQ-nya. Yes. Alright, not talk about that. Yes, okay. Kemudian saya terangkan juga sekejap, saya buka kat skrin. Ini ada last session saya dah hantar gambarnya
dan juga Mabni penerangannya. Okey, so tengok ni. Kita cakap tentang fi'il, ada 4 perkara, sorry. Okey. Pertama kita cakap tentang perkataan tersebut, okey, sama kana fi'il yakun fi fi'il madhi mudhari' wal amar. Wa hadza yata'allaq bizaman. Okey, af'al law kan fi'il madhi mudhari' aw amar yata'allaq bizaman. Sahih? Betul? So yata'allaq bizaman maknanya dia berkaitan dengan zaman. Wa iza naqul anna hadhil kalima fi'il yata'allaq bizaman sawan fi'il madhi mudhari' amar fayakunu hadhil kalima kaman atau aidan yata'allaq bi GQ. Maknanya dia berkaitan dengan GQ, gender quantity-nya. Betul tak? Kalau kita kata masalan macam tadi kata wasaqa, perkataan tu tadi fi'il madhi, sahih? Ya. وهذا الفعل okey fi'il madhi yakunu ala dhamir apa? Dhamir huwa, betul tak? Kita dah explain. So kalau kita cakap tentang fi'il, dia automatically cik dia berkaitan dengan GQ sekali. Faham tak ni? Okay, ni last week kita dah terangkan. So kemudian bahagian kedua yang saya nak you terangkan bila kita cakap tentang fi'il ke isim ataupun isim ataupun fi'il huruf tak ada, kita akan sebut perkataan tersebut sekiranya isim ataupun fi'il, yang paling utama sekali kita kata perkataan tu marfu', mansub, majzum ataupun majrur. Betul tak? Kalau isim kita kata ada marfu', mansub, majrur. Yes. So kenapa kita nak faham i'rabnya 3n+1 ni dua bahagian ni sangat penting sebab pertama, okay, bila you tengok dalam, nanti kita tengok dengan dalam ayat. But for now I want you to understand first. You tengok kalau ini berkaitan dengan masa kan? Betul tak? Yang kedua berkaitan dengan status atau perkataan tersebut. Apakah dia punya peranan dalam ayat tersebut? How we want to differentiate ini apa dia? So kita ada dia punya apa tu? I'rab dia. So kalau fi'il madhi, okay, dia mabni. Betul tak? Mabni ala fathah. Kalau wasaqa ni fi'il madhi mabni ala fathah. Faham tak maksud saya? So saya nak jawapan tu bila awak cakap fi'il madhi dah betul. Tapi kalau boleh kita lengkapkan perkataan tersebut. Boleh tak Cik Minah? Okey, Khadijah. Okey, Kak Ayu, fi'il madhi mabni ala fathah wasaqa. Okey, so maknanya kita masukkan ni dua. Ini dua bukan tak penting. Ini dua penting. Cuma kerana bahagian 3 dengan 4, kita faham dia sahih mu'tal, kata dasar ni untuk apa tahu? Untuk mengenali 1 dan 2. Faham tak? 3 and 4 here is to support 1 and 2. Faham tak? Kalau awak tahu kata dasarnya 3, dia mujarad ke mazid, maka dia akan kenal dia madhi mudhari dengan amar, betul tak? Contoh kalau perkataan bermula dengan alif, kan? Kalau kita kata macam ni, Rama, kan? Dah tentu-tentu you kata ni fi'il madhi, betul tak? Macam mana kita tahu dia fi'il madhi? Sebab dia 3 letter. Dia mujarad. Nampak tadi mujarad tadi, perkataan mujarad tadi. Nampak sini. Kita tahu dia mujarad dan kita tahu juga dia mu'tal, faham tak? So bila kita explain, tak kurang perlulah kalau you nak cakap ini fi'il madhi mujarad mazid semua, tak perlu. Sebab the moment you say, bila you explain to me ataupun awak sebagai orang yang belajar bahasa Arab ataupun penuntut ilmu, laukan anti tatakallamina bi anna hadzal kalimah fi'il madhi, kita dah tahu, you dah faham itu adalah fi'il mu'tal dan dia adalah mujarrad. Faham tak? Contoh kalau perkataan lain, akhadha, nampak tak perkataan tu bermula dengan alif. Bermula dengan alif hamzah lah. Betul tak? Betul tak? Hamzah ni kan? Ini obviously, kita kan belajar sebelum ni, kalau bermula dengan alif nun yata ataupun hamzah nun yata, anita, okay, biasanya kita kata fi'il mudhari kan? Tapi kita tahu ini adalah fi'il madhi. Faham tak? You tak cakap akhazatu fi'il mudhari, you kata dia fi'il madhi. Kenapa? Sebab you tahu itu adalah fi'il sahih mahmus. So meaning to say, saya ulang lagi sekali, bahagian 3 dan 4 ni untuk support 1 and 2. So when you identify that kalimah, well, 3 and 4 tak perlu nak sebut. Yang penting 1 and 2 you mention. Faham tak ni? Faham tak ni? Okay, let's give you an example. Okay. Contoh kalau perkataan ni tadi kan. Okay, surah ni surah At-Tin. Okay. Buat sini.
Sorry. Okay, maaf sekejap. Okay, infitor. Okay, nampak ya? Dan insyiqaq. Okay. Fala uqsimu. Okay, sini Walaili, nampak? Fala uqsimu bisyafaq. Nampak ya sini? Walaili wama wasaq. Nampak tak dekat ayat ni fi hadhil jumlah hunaka thalatha wawat. Ada 3 waw. Betul tak? Nampak tak ada 3 waw kat sini? Yes or no? Yes. Can you see that? Ada 3 waw. 1 waw sini, 2 waw sini dengan 3 waw sini. Kan? Jadi saya tanya tadi macam mana, apakah peranan ataupun what is the status i'rab waw ni? Sebab kita nak tahu peranan dia apa. Faham tak Jah? Okay, so waw yang pertama tadi Kak Yu saya sebut apa? Wawul qasam Cik Sofia. Correct? Cik Sundusia? So yang pertama kita panggil dia wawul qasam. Sebab tadi saya terangkan kalau waw qasam dia selalu akan selepas perkataan waw qasam, karakter dia ataupun dia punya orang panggil cara kita nak kenal dia adalah ba'da wawul qasam yakunu isman, mesti isim. Dan isim, dengar ya, isim kan dia cuma ada 3 clue saja. Sama ada dia marfu', mansub atau majrur status dia. Maka kalau waw qasam yajib an yakuna isman ba'dahu majruran, mesti majrur. Faham ni? So waw yang pertama kat sini kita panggil dia wawul qasam. Waw yang kedua ni kita panggil tadi wawul istinafiyah. Okay, mungkin ada some kitab panggil dia wawul ataf, tapi saya lebih condong untuk mengatakan dia wawul istinafiyah. Sebab walaupun dia berkaitan dengan jumlah yang di atas, tapi sebenarnya adalah sumpah demi malam. Dia bersumpah di situ. Okay. Dan apa yang diselubunginya. Maknanya wama wasaqa hadhil kalimah wasaqa, dia adalah satu kalimah yang lengkap. Maksudnya dia bukan wa and then saqa. No. Tak ada saka-saka kan ni. Wasaqa satu kalimah. Okay. Sebab sometimes ada yang dia tak kenal lah, dia kata wa and saqa ni satu kalimah, 2 kalimah. No je. Wasaqa ni satu kalimah. Okay, so wasaqa bermakna menyelubungi dan hadhil kalimah fi'il madhi mabni ala fathin. Faham? Faham? Faham nah? Okay, so you understand. So dekat sini dia kata apa? Wow, dekat 3 tempat ni ada peranan yang berbeza. Kemudian wal qamari idza tasaq, demi bulan. Okay, idza tasaq, bila dia jadi ittasaqa, jadi sempurnalah, maknanya dia jadi full moon. Okay, nampak? Allah tunjuk lagi. Kat atas ni Allah dah tunjuk dah dia punya bukti kekuasaan dia. Tapi kat bawah ni Allah sebut lagi, ulang lagi. Kenapa ya? Kalau you boleh belajar satu perkara dalam Al-Quran ni adalah apa tahu? Benda baik, benda peringatan, benda yang kita nak usahakan untuk senantiasa buat baik, kena diulang-ulang cik. Betul tak? Dan sebelum ni kita terangkan, insan min kalimah nasiyah. Bermakna nasiyah maknanya apa? Selalu lupa. Bukan tak ingat tau. Tapi kadang-kadang buat-buat lupa. Kan? Tapi bila diingatkan, saya yakin you all kat sini definitely dah tahu apa semua saya nak terangkan. Apa yang kita ajarkan tentang hari kiamat ni bukan tak pernah dengar. Biasa dengar, tahu ceritanya. Tapi kita nak juga, dan 30 juz ni saya boleh katakan 75% of dalam 30 juz ni semuanya berkaitan dengan hari kiamat. Betul tak? Kan? Surahnya ringkas pendek dalam ayat 30 juz tu, dalam juz 30 tu, okay? Dalam satu juz dalam 20 page more or less but I think this one is about 25 to 30. Semuanya atau bukan semua, 75% to 80% semuanya berkaitan dengan hari kiamat. Apa sebab? Takkan Allah cakap sekali kita tak faham. Tapi Allah tahu manusia karakternya perlu diulang-ulang supaya lebih ingat. Lebih sedar kewujudan hari kiamat. Kenapa? Sebab kita manusia bila kita disibukkan dengan urusan dunia, boleh jadi ditakuti terlupa. Sebab tu Allah ulang lagi. Cakap lagi.
So kita pun sebagai orang yang nak memberi peringatan pada orang lain, maka Allah gunakan, kita boleh gunakan cara kaedah yang sama adalah mengingati. Ada masa kita guna kekerasan, ada masa kita guna cara berlembut. Yes. So Allah kata Allah bersumpah. Ini semua bukti. Maknanya bukti menunjukkan yang Allah sebut ni bukan main-main. Awak nampak bulan, awak nampak senja tu. Latar kabunna tabaqan an tabaq. Maka sesungguhnya apa yang kamu lalui setingkat tabaq an tabaq, fama lahum la yu'minun. Allah tanya lagi, apa sel pula lah kamu tak nak terima? Apa yang tabaq an tabaq tu? Latar kabunna tabaq an tabaq. Tabaq an tabaq tu balik pada siapa? Latar kabunna tabaqan an tabaq. Apa yang tabaq-tabaq tu masuk pada siapa? Hari. Masuk pada siapa? Ataupun ditujukan kepada siapa? Yes? Tak dengar. Ni perkataan tabak ni kan. Maknanya tabak tu maknanya dia lapisan apa lapisan lah ataupun dia change bertingkat-tingkat lah. Okay. Tabak an tabak tu rujuk pada siapa? Ayat dia ringkas saja surah ni. Manusia. Manusia. Okay, good try. Lain? Tak dengar. Somebody say something. Langit. Umur manusia. Okay, good try You kata manusia. Kalau you tengok kat sini, muka surat, you tengok 140. You tengok kalau siapa yang ada kitab, dia kata macam ni. La uqsim adalah sumpah. Okay, la pun lagi satu sumpah. La menunjukkan penafian dan penolakan yang terdahulu disebut sebelum sumpah. Di sini Allah menolak la, wa tadi kita tahu dia adalah sumpah. Okay, la lagi Allah kat sini wa Allah sumpah, la pun Allah sumpah. Okey, Allah kata ini adalah penegasan atau pembatalan. Apakah apa yang disangka orang musyrik bahawa dia tidak akan dikembalikan. Tadi saya sebut tadi, mereka percaya dan tak ada hari kiamat, maka Allah ulang dan ulang lagi. Kemudian Allah kata tadi, sesungguhnya kamu akan melalui setingkat demi setingkat, iaitu latar kabun tabaq an tabaq. Ini merupakan jawapan kepada sumpah tadi, iaitu kamu akan menemui keadaan demi keadaan yang merupakan peringkat-peringkat kesesaraan. Nampak tak? Maknanya for you, dia macam ni tau Kak. Kalau you boleh bayangkan kita bila perjalanan semalam, saya ada satu kitab, dia kata dia cerita tentang tentang sejarah lah ataupun penemuan ataupun orang-orang yang pernah buat jasa baik lah ataupun sejarah lah. Saya baca kitab sejarah ni, dia kata macam ni. Nak ringkaskan, ada satu biasa kita dengar kubur dikorek kan? Kubur dikorek. Okay. You tengok kubur tu ada yang jasad dia dalam keadaan yang baik. Seseorang, ada satu seorang ni dia memang jasad dia yang baik. Saya tak ingat nama dia. Biasa kita dengar cerita ni. So dia orang soleh ni, bila dikorek balik kuburnya, dan kubur tu umur dia 150 tahun. Subhanallah. Kubur tu dah berumur 150 tahun. Orang tu dia hidup cuma 45 tahun saja hayat dia. You bayangkan, jangka hayat kita hidup dengan waktu kita nak menunggu hari kiamat, agak-agak mana lagi panjang. Belum hari kiamat lagi tau sayang. You fikir kita sekarang hidup saya sekarang 35 tahun kan. Mungkin kalau Allah kasih rezeki tambahkan, mungkin kita ambil average lah umur kita 63 ikut umur Rasulullah. Mungkin saya ada lagi 20 tahun, 30 tahun. Kan itu average. Siapa yang ada lebih tu rezeki bonus Allah bagi kan. Betul tak? Siapa yang dapat hidup 70 tahun, Alhamdulillah. Ada yang cik-cik kat sini dah hampir 70 ataupun dah lebih 70. Allah kasih bonus. Ada sampai 80, ada sampai 90, 100. Tapi yang menunggu tu kalau ditakdirkan lah hari kiamat, maknanya shorter lah. Tapi kalau belum lagi, kalau saya fikir, kita punya jangka hayat dengan jangka masa kubur yang dah meninggal tu lagi panjang daripada jangka hayat kita. Mana keadaan kita macam mana? Nak menunggu dah satu azab. Nampak dia kata, tabaqan antau. Dia kata list after list tau cik. Tabaq tu mana apa? Dia lapis. Cik tahu lasagna tak? Tabaq. Ataupun actually rumah flat pun kadang-kadang orang panggil tabaq juga. Ataupun tingkat levels, they call it tabaq. Tabaq ni maknanya dia lapisan terlapis. Nampak tak? Kenapa dia guna lapisan? Kenapa dia guna lapisan? Dia tak guna macam face by face. That's a difference tau.
Sebab kalau kita kata lapis, maknanya bawah, lapis, atas, maknanya, maaf cakap kesengsaraan tu dia layered. Nampak tak Allah punya hebat bila dia gunakan perkataan ni? Dia tak gunakan apa marhala by marhala masalah. Marhala tu maknanya phase by phase. Phase. Sorry cik? Bertimpa-timpa. Bertimpa-timpa lah, bertingkat-tingkat. Maknanya dia lepas satu kesengsaraan, terus saya cakap tadi, the waiting is already that long cik. Belum masuk belum lagi cakap nak masuk neraka tak waliyazubillah ataupun masuk syurga untuk dapat nikmat tu. The moment, that's why Rasulullah SAW sebut dalam hadis, Rasulullah kalau boleh kan sangat nak galakkan orang kita semua untuk apa? Ziarah kubur. Ala fazuruha. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu kalau baca kitab sahabat, almost Sayyidina Umar pun sama. Antara hobi mereka adalah apa tahu? Ziarah kubur. Why? Bila ditanya, wahai sahabat, kenapa kau buat macam ni? Is to tell me this is real. Correct? Because we all wake up, we see living people. Sometimes we forget that we are going to be there also. If you think about it, I personally feel it's very scary. So Allah kata kat sini, engkau tak nak percaya, tapi bila kesesaran akan wujud tu, tabak, layers by layers. Satu, macam you buat lasagna, layers by layers. It's one after another. Menunggu lain, cik. Belum lagi nak tunggu nak hari kiamat. Hari kiamat nak tunggu dihisap lagi satu berapa punya lama. Betul tak? Nak tunggu dihisap dalam berjuta, tak tahulah berapa jumlah manusia. Nak dapat buku catatan lagi kena tunggu lagi. Nak kena jalan titian sirat lagi, nak masuk syurga lagi berapa punya menunggu. Ditakdirkanlah waliyazubillah seorang tu dia kena cuci dosa dulu masuk neraka waliyazubillah. Berapa lama nak tunggu baru dapat nikmat? Sebab tu Allah sebut kat sini tabaqan latarkabunna. And latarkabun ni tengok this is kataan kunna. Kunna is a kalau kita tengok GQ dia, GQ-nya adalah muannas. Okay, is jamak muannas. And tu merujuk pada azab kat situ. And in Arabic you will understand some words kalau Allah nak bukan mempersenjakan, macam to make comparison between GQ yang muzakkar dengan muannas. Kalau benda yang azab, benda yang macam benda-benda yang macam yang kurang kuat, maka dia akan gunakan dalam keadaan family. Maksudnya gini, itu disgrace lah. This one is to disgrace. I say dia punya dia punya intention untuk kasih disgrace. Apa disgrace? Macam nak menghinakan kerana azab tu akan diberikan dalam keadaan tabak bain tabak. Okay? Okay. So dia kata dan sebahagiannya lebih dahsyat daripada yang lain. Dan keadaan sebut ini dia kata ialah kematian dan kesengsaraan hari kiamat yang akan menyusuli. Exactly about what I mentioned just now. Okay, yang sebelum masuk syurga neraka, itulah adalah keadaan yang perlu kita lalui waliyazubillah. Dan Allah kata apa? Fama lahum la yu'minun. Kenapa lagi tak nak beriman lagi? Berapa banyak dah tunjuk tak nak. Wa fa idza kenapa dia tak beriman? Allah bila cakap orang-orang ni tak beriman, it's not just a statement that he said lah. Then he come up with proof. Yes. Ayat 21 sampai 25 tu adalah proof. Saya kata surah ni ringkas. Tapi full of content and ada banyak ilmu kita boleh raih. Dia kata apa? Wa idza quri'a alaihimul Qur'an la yasjudun. Bila dibacakan Al-Quran la yasjudun. Nampak tak? Dia gunakan fi'il mudhari yasjudun. Yes. Maknanya dia dalam keadaan atau orang tersebut senantiasa dalam keadaan yang tak nak sujud. Sujud tu maknanya dia tak nak tunduk, tak nak be humble. Antara sebab kenapa manusia menolak ketuhanan atau menolak keesaan Allah SWT kerana dia tak nak sifat taat. Bukan dia tak percaya dengan Islam atau dia tak percaya dengan Allah, tapi dia tak mau terima. Sebab betul kan kita cakap kalau kita orang Islam, kan saya pernah terangkan sebelum ni, kalau kita kata kita orang Islam, salimah maknanya kita kena terima. Apa saja yang Allah benci kita kena jauhi. Apa saja yang Allah suka kita kena buat walau kita tak suka. Betul tak? Kalau dibanding dengan nak ikut misalnya lah nak sabar, okay, antara sabar dengan nak berlaku zalim kalau ketika dizalimi. Maksudnya kalau you nak balas dendam dengan sabar, kalau orang Islam kan lebih baik sikapnya bersabar daripada balas dendam. Kan lagi sukar keadaannya.
Tapi itu yang Allah suka. Kalau kita orang Islam, kita akan follow, tunduk taat. Tapi kalau orang kafir, dia rasa benda tu sangat berat. Sebab tu Allah sebut wa idza quri'al Qur'anu la yasjudun. Tak ada. Balil ladzina kafaru. Ini saya dah pernah sebut sebelum ni. Dia bukan dusta saja ya. Nampak tak dekat perkataan yukadzibun? What is the mujarrad ataupun fi'il thulathi dia? Apa dia punya three root word dia? Ni, kataan ni. Yukadzibun. Kazabah. Kadzaba. Kadzaba. Okey? Kadzaba, bukan kadziba, kadzaba. Nampak? Kalau kadziba without the sabdu, dia cuma tipu saja sayang. Tapi kadzaba yukadzibu, dia mendustakan. Maknanya bukan dia menipu, tapi dia menipukan orang tu. Dia menipukan Allah, dia mendustakan Allah. Dia tipu satu, dia cakap Allah pula tipu. Dia kata Nabi pula tipu. Okey? Wallahu a'lamu bima yu'adun fabashshirhum. Nampak tak Allah punya sindir? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Okey, Allah kata apa? Allah Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Maka Allah kata this is very unique. Allah kata apa? Maka berilah khabar gembira dengan azab yang pedih. Very very cynical lah. Allah ejek lah. Okey. Illal ladzina amanu wa amilus solihat ajrun ghairu mamnun. Bagi orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka dapat pahala yang berlipat ganda yang tidak putus-putus. Okey, so memang surah Insyiqaq ni dia lebih kepada ancaman ataupun keadaan yang mana Allah sangat murka dan sangat marahlah dengan orang yang mendustakan Allah. Dua kali. Yang bahagian pertama pun tadi Allah sebut. Okey. Dan you tahulah dekat bahagian sini dalam banyak-banyak ayat tu wa idza quri'al Quran la yasjudun. Kat sini kita sangat sujud tilawah. So, kenapa? Kalau yang baca Al-Quran ni bila kita sujud tilawah, okey, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Maka kita isytiharkan diri kita bukan daripada golongan orang-orang tersebut. Kita tak nak jadi orang-orang yang bila dibacakan Al-Quran dia tak mau dengar. Dalam surah Al-Mu'minun nanti insya-Allah kalau ada rezeki kita sampai situ, yang akan tengok karakter orang mukmin, orang munafik ya. Bila dibaca Al-Quran dia jadi penunggul kayu. Dia tak ada perasaan. Itu simptom-simptom orang ada penyakit munafik. Bila baca Quran dia tak ada feeling. Okay. Bila baca Quran macam tak ada apa-apa gitu. Macam pekak gitu. Itulah antara simptom orang yang bila dibacakan Al-Quran. Correct me if I'm wrong. If you baca Quran, you faham ke tak faham ke, lagi sekarang you dah belajar, you lagi faham, hati mesti terkesan. Betul tak? Mana orang dengar baca Quran dia buat bodoh? Kalau dia buat bodoh tu ditakuti. Dia ada simptom orang munafik, atau lebih ditakuti lagi dia jadi orang yang musyrik. Wa'iyazbillah. Okey. Jadi tu sedikit cerita tentang apa? Surah Al-Insyiqaq. Okey, cuba saya nak share sedikit muka surat 141, you boleh baca yang lain, dan khususnya pada ayat sini wa idza quri'al Quran alaihimul wa idza quri'a alaihimul Quran la yasjudun. Kat sini apakah halangan yang menghalang mereka daripada sujud dan tunduk ketika dibacakan Al-Quran, yang mukjizatnya menunjukkan bahawa Al-Quran itu diturunkan Allah. Sujud yang dituntut dari mereka ini adalah sebagai memuliakan dan menghormati ayat-ayat Al-Quran, kerana mereka tahu Al-Quran adalah mukjizat dan mereka sendiri adalah tokoh sastrawan yang fasih. Maksudnya bila mereka dengar Al-Quran dia tak memfollow kan, walaupun dia sebenarnya acknowledge deep in their heart, dia acknowledge walaupun dalam keadaan Al-Quran dibacakan dia tahu susunan ni, kata-kata ni bukan datang daripada manusia tapi datang daripada Tuhan. Dan Abu Hanifah, ini tu Imam Abu Hanifah, salah satu ulama fikih yang masyhur yang dipanggil sebagai mazhab Hanafi, dia kata apa? Ayat ini menjadikan hukum wajib sujud. Dia menyelar orang-orang yang mendengarnya tetapi tidak sujud. So meaning to say, okay, dalam ayat-ayat sujud tilawah, kalau bagi sebahagian ulama mazhab Hanafi, dia menyatakan hukumnya wajib untuk sujud. Ini antara macam mana ulama mengeluarkan kaedah sesuatu hukum tu wajib ke, harus ke dan sebagainya. Okay, so ini pasal kan sesuatu ni dia adalah jawapan ataupun bukti
Apakah Allah kata ni semua mereka ni semua dapat balasan atau ancaman? Ini buktinya. Mereka tak nak bila dengar ayat Quran tak nak sujud. Maka Imam Abu Hanifah berpendapat dalam keadaan ni, maka orang yang mendengar ayat-ayat Al-Quran, especially lah yang ada tanda ni, pada beliau dia wajib sujud tilawah. Kalau kita kan hukumnya harus sunat muakkad kan, tapi dia anggapnya adalah satu keadaan di mana wajib disujud. Sebab dia kata apa? Siapa dalam hadis dalam surah lain, dia kata apa? Dia kata kalau tak buat demikian seolah-olah jadi inilah orang yang yukazibun. Ni pandangan beliau. So jangan rasa pelik kalau ada pandangan lain, sebab fikih ni ataupun ulama ni dia beri pendapat bila dia faham Al-Quran begitu dan disertai dengan ayat-ayat lain yang membantu. Tapi kita fahamlah ulama Quran secara umumnya menyatakan kalau orang yang dengar especially surah ataupun ayat sujud tilawah, hukumnya harus saja sunat muakkad untuk sujud, ataupun kalau tidak kita zikrullah saja. Yang penting waktu tu kita memang ingat Allah. Kita memang akur kan saya kata tadi, bila kita sujud tu kita akur yang ini adalah ayat dan kita bukti, kita pledge, kita maklum, kita surrender yang memang waktu tu hidup kita ataupun keadaan kita ni milik Allah SWT. Alright. Jadi itu adalah serba sikit tentang surah Insyiqaq. Alright. Saya akan langsung masuk surah Al-Buruj. Ada apa-apa tak yang nak tanya dulu sebelum tu? Alright. Just 6 sikit muka surat 144. You tengok kan saya cakap tadi, fabashshirhum bi'adzabin alim. Kan tadi ni kalau perkataan bashir this is very interesting kalimah. Fabashshirhum ni kalau you tengok bashir, very interesting. Bashir, fa itu harf kan? Bashir tu isim, fi'il ke huruf? Bashir. Isim. Ni fi'il. Fi'il apa? Fi'il amar. Fi'il amar. Barakallahu fiik. Sekali saya ulang. Fa. Fa ni harfu ataf lah. Alright. Sebab Allah kata Allah tahu apa yang mereka ni tahulah, ni fi'il mudhari' lah. Very obvious kan. You notice surah ni semua dia dalam keadaan, most of it dalam keadaan fi'il mudhari'. Betul tak? Ada sebab kenapa kita cakap awal surah Iza sama'un syaqqat, ini adalah fi'il madi Nampak tak? Bahagian 1 sampai yang kita selesaikan 15 ni, kebanyakan perkataan fi'il digunakan adalah fi'il madi lah. Boleh tak? Kemudian selepas ni, kebanyakannya adalah fi'il mudhari'. Kenapa? Salah satu sebabnya, sebab mereka memang masih buat dan continue untuk buat perkataan ni ataupun perkara ni. Maka Allah tutup ataupun Allah sudahi surah ni dengan fabashshirhum. Bashir ni dia adalah fi'il amar. Maka bagilah berita gembira. Apa berita gembiranya? Sebenarnya mereka akan diazab dengan azab yang pedih. Yes? Nah, Allah sebut kat sini, you tengok dalam sini, dalam ayat yang bahagian 144 yang bahagian poin 5 dengan 6 ni, kan? Allah kata, maka sampaikanlah khabar bergembira bahawa mereka akan diganjari dengan azab yang pedih, maka mereka akan disiksa kan? Maka like I mentioned just now, bashir tu adalah sebagai ejekan. Dan janji-janji buruk tersebut dikecualikan Allah dari mereka yang benar-benar dalam penyaksian bahawa tiada Tuhan. Maknanya orang yang amal saleh. So ini nampak tak? Nampak tak kat sini ada perkataan illah. Alright. Sebab itu bila you baca ayat ni, fabashshirhum bi'azabin alim. Tak bolehlah berhenti. Sadaqallahul azim. Sebab apa? Ayat ni dia tak lengkap. Faham Saya ulang lagi sekali. Perkataan bashir ni kebiasaannya adalah berita gembira, betul tak? Betul tak? Tapi kalau you kata fabashirhum bi'adzabin alim, seolah-olah perkataan tu, ayat tu sebenarnya macam pelik, bagi berita gembira. Memang diejekkan, betul. Tapi yang lebih gembiranya, berita gembiranya adalah ini, illah. Illah ni dalam bahasa Arab ataupun dalam nahwu kita panggilnya huruful munqata'ah. Huruf yang memutuskan. Let's say you say kan macam I eat the whole pie
except for a quarter. When you use the word except, kalau in English kan, atau sebahagian. Bahasa Melayu we don't usually do that lah, but in English sometimes we use that. In Arabic kita ada banyak perkataan ni. Kita gunakan perkataannya ada illa. Sebenarnya yang seharusnya fabashirhum lillazina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Itu adalah kebiasaannya yang seharusnya. Sebab perkataan bashir ni dia adalah berita gembira yang baik. Tapi bila dia masuk dengan azab alim, dia jadi ejekan. Dan kalau yusraqallahul azim, ayat tu tak lengkap. Sebab dengan ini penting, sebab manalah tahu ada orang tengah baca dia tak perasan. Mungkin ni pasal ni bukan surat sebelah apa? Betul tak? If you tengok dalam Quran, tak silap saya dia bukan dalam satu muka surat. Cuba tengok, cuba saya confirmkan. Sebab Quran yang saya ada ni dia Quran by page. Okay, surah Insyiqaq kan? Okay, contoh. Okay, kat Quran saya dia pun terpisah. Okay, Quran awak penuh. Mana tahu kan macam muka surah yang Al-Mutaffifin pun sama. Surah 30 ayat 35 dengan 36 dia kat atas. Jadi hati-hati bila baca. Jangan terus baca surah Allahul Azim sebab dia surah dia adalah ayat yang lain kan? Sebenarnya ini adalah ayat yang lengkap. It's a one whole sentence. Okay? Just to share lah. This is sebagai wakaf dengan tidak. Berhati-hati bila baca Al-Quran. Which very unlikely you do lah. Tapi manalah tahu kalau ada yang tak tahu. Ataupun bagi yang mungkin yang lain-lain, orang-orang lain yang baca Quran dia tak tahu, you terdengar, maka you boleh perbaiki atau perbetulkan mereka. Okay? So never do that. Berhenti kat sini. Sebab illa lazina, ini adalah huruf muqta'ah, dia adalah penyambung pada perkataan ataupun ayat tersebut. Okay tak? Boleh tak? Okay. So Imam Zamakhsyari, dia kata Imam Zamakhsyari pun adalah ulama tafsir, dia kata apa? Ini adalah kaitan ulama. Sama macam explain tadi. Okay? Boleh So ini adalah penutup bagi surah Al-Insyiqaq insya-Allah. Boleh? Alright. Kita sambung langsung surah Al-Buruj. Surah dia makin singkat-singkat. Okay, dah masuk surah Al-Buruj dan sebagainya, dah makin maknanya surah dia makin pendek. Ini yang surah Al-Insyiqaq 25 ayat. Surah Al-Buruj 22 ayat. Okay. So Al-Buruj ni bermaknanya adalah bintang. Saya pernah terangkan sebelum ni. Apa beza An-Najm? Kita ada surah An-Najm kan? Al-Quran kan? Yang ini pun surah Al-Buruj pun maknanya bintang juga. Apa beza dia? Mal farqu baina An-Najm wal Buruj? Okay. Ustazah beza dia spelling. Betul. Apa beza dia lagi? Okay. So Al-Buruj wan Najm bermakna bintang lah. Kalau you tengok translation yang mana bintang. Okay. Tapi Al-Buruj ni secara tepat bermaksud planet. Solar system. Okay. Wan najmi idza hawa kan? Ini is different. Ini was-sama'i dzatil buruj. Dia kata apa? Ya, yang ini wow dia semua wow kasam ya. Wow, of course wow kasam Syibina. Very good. So wow ni semua wow kasam. I already shared all these surahs starting dari awal tadi juz 30. Kebiasaannya wow ni dan diikuti oleh isim dia adalah wow kasam. Okay. Dan wow surah Al-Buruj ni ataupun Al-Buruj ni bermaksud adalah planet lah tadi saya sebut tadi. Okay. Planet-planet yang beredar semasa peredarannya. Maknanya the solar system lah. Okay. Kita mungkin tak kaji, tapi kalau orang yang mengkaji astronomi bahagian peredaran bulan dengan bintang, mustahil dengar ya. Mustahil dia takkan percaya ada kewujudan Tuhan. Siapa yang kaji tentang peredaran bulan, bintang, planet, solar system ni, dia pasti akan terima tentang kewujudan Allah. Dia akan tahu bahawa mesti ada kuasa yang luar biasa yang kontrol ni semua. Cuma dia nak percaya Allah tidak tu lain, jangan cerita. Itu pilihan dia. Tapi dia wajib percaya dengan bukti kewujudan Tuhan. Okey? Dan sumpahan ini untuk menerangkan kepada manusia bahawa bintang-bintang tersebut melalui fenomena muncul dan lenyap secara silih berganti. And you know lah how the solar system works. I don't know in detail, but in general you know it moves. When it moves,
Dia ada dia bergerak dalam keadaan yang change. That's why kita ada eclipse kan antaranya. Sebab apa? Pergerakan tu mungkin terganggu dan sebagainya. Okey? Dan apakah aspek ataupun kaitan surah ni, surah Al-Buruj dengan surah-surah sebelumnya? Dia kata apa? You akan lihat sekali lagi surah Al-Buruj ni dia ulang lagi perkataan apa? As-sama lagi cik. Nampak tak? Perkataan as-sama. Sebab saya pernah sebut sebelum ni, kalau manusia ni dia lihat atas dan dia tunduk bawah, dia akan ingat Allah. Yes or no? Cara kita ibadah, cara kita nak kenal Allah tak susah tau. Atas, bawah, kanan, kiri. Atas kita lihat langit, mustahil you tak percaya Tuhan. Kat mana bumi dipijak, di situ bumi dijunjung orang kata. Kat mana pun you dekat dunia, you akan lihat langit yang sama tapi tak serupa. Macam mana hebatnya Allah ciptakan bulan, bintang, matahari, semua yang kalau lihat di atas dia akan tahu wujud. Dia akan yakin adanya kewujudan Tuhan. Dan bila dia lihat di bawah, dia lihat tanah, dia akan sujud dan tunduk pada Allah SWT. Kan kita kata hablum minallah, hablum minanas. Hablum minanas is people around you. Okay? Nak jadi orang yang berjaya, orang yang baik, dia punya formula dia saya rumuskan. You lihat atas, you lihat bawah, you jaga sekeliling. Up, down, left and right. Okay, sebab itu saya rasalah antara sebabnya kenapa syaitan kan dalam satu hadis syaitan boleh datang pada manusia, dia boleh akan influence manusia kan sehingga ke pembuluh darah. Do you know that? Syaitan boleh masuk dalam pembuluh darah kita ya. Untuk apa? Untuk inilah ganggu manusia kan. Dalam semua penjuru, kanan kiri semua boleh. 2 tempat saja dia tak boleh dalam hadis tu. Kat mana? Atas dengan bawah. Sebab saya cakap tadi, you go up dengan bawah, you sujud, itu adalah hak milik Allah. Sebab bila you tengok lihat awan, you lihat langit, you akan lihat Allah. You akan nampak bukti kuasa Allah. Dan bila you sujud, maknanya you surrender, you pledge, you yakin, you surrender lah. Maknanya you memang akur lah. The word is akur. Akur dengan kewujudan Allah dan keesaan Allah. Sebab ini 2 tempat syaitan tak boleh kacau. Sebab itu the moment you buat sujud especially, syaitan akan terus jauh daripada you. Okay? So syaitan ni dia punya halus dan licik dia boleh jalan. Dia boleh masuk dalam pembuluh darah. Tapi bukan nak cakap salahkan syaitan kalau buat salah ya. Kita tahu pilihan. Memang kerjanya kan kita dalam hadis ayat Quran Allah. Dia dah janji dengan Allah. Dia minta dengan Allah. Hidup dia panjang. Memang kerja dia kat dunia memang nak ganggu manusia. Tapi bukan bermakna kita tak ada tools untuk halau dia ataupun untuk stop dia. Tu tadi kita dah terangkan. Dia punya secret dia. Secret dia you ni lah. Lihat Allah dan juga atas dan juga you sujud pada Allah. Sebab tu kalau tengok hadis lagi sekali ataupun dalam ayat ni lagi sekali cerita tentang langit. Dan surah-surah sebut ni semua yang kita dah sebut dalam surah dalam hadis Nabi kan, saya tahu Al-Infitar, Insyiqaq, Buruj. Ini semua surah yang kalau nak tengok hari kiamat Rasulullah suruh baca. Dan surah-surah ni mengandungi janji baik dan juga janji buruk. Samping mengandungi pengisytiharan tentang keagungan Al-Quran. There's no doubt. Sebab apa? Kalau you yakin tentang kehebatan Al-Quran, mustahil you takkan terima. Sebab you yakinlah, the first is you yakin. Bila you dah yakin, yang lain semua akan jadi turut serta mudah. Tapi kalau tak yakin tu yang jadi masalah. Okay? Dan lagi sekali Allah sebut dalam surah ni macam mana rancangan orang ni jahat musyrik untuk menyakiti Rasulullah SAW. Samaan dalam sebuah aspek. Kalau kita lihat dalam sejarah, Rasulullah ni dia nak dakwah bukan satu perkara yang mudah. Dia kena lalui terlalu banyak cabaran. Kita bila dalam kita punya cabaran jadi orang Islam bukan macam zaman dahulu. Zaman dahulu the torture is mental, physical, emotional, everything. Kita punya cabaran adalah terlalu banyak sangat freedom. Betul tak? Opposite zaman Rasulullah kan nak sebarkan Islam atau orang Islam nak masuk Islam waktu zaman Rasulullah ketika awal tu, mereka langsung tak ada freedom. Bila masuk Islam aja atau bila ijtihad kat Islam je habis semua. Jangan kata harta, emosi, fizikal semua kena korban. Tapi zaman kita pula bila nak jadi orang Islam yang baik, cabarannya apa? Terlalu banyak sangat pilihan.
Pilihan nak buat dengan tak nak buat. Hmm. Boleh je tak nak buat, boleh je nak buat kan. Itu pun adalah cabaran kita kena hadapilah. So different situation tapi tetap keadaan yang sama. Kita kena buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Okay? So you tahu keadaannya. Okay? So secara umum lagi sekali surah ni berkisar tentang keimanan pada Rasulullah SAW dan Imam Ahmad radhiyallahu anhu, okay, diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Saya dah pernah share tentang Abu Hurairah. Kenapa kita ulang all these people? Sebab mereka adalah orang-orang yang kita boleh percaya. Why we mention all these names ya? Because we want to tell you that these people, kalau mereka kata ni kita tak boleh bukan tak boleh nafikan. Kita lebih percaya daripada menafikan perkataan mereka. Of course Al-Quran terulung kan. Tapi bila all these sahabat atau all these imam, Abu Hurairah, Imam Ahmad, all these people, when they say something, meriwayatkan hadis atau sebagainya, kita letak level sahih ataupun level boleh percaya. Sebab apa? Kerana credibility mereka yang mustahil dalam keadaan berdusta. Okay, dia kata apa? Rasulullah SAW baca pada waktu Isyak yang akhir surah Az-Zatil Buruj dengan Was-Sama'i Wat-Tariq dan meriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah menyuruh membaca surah As-Samawat. Kenapa Samawat? What's the meaning of As-Samawat? Nama nak As-Samawat? Langit. So As-Sama jamaknya As-Samawat. So all these 4 surah that we mentioned just now dia berkaitan dengan sama. Okay? So surah Infitar, Insyiqaq, Al-Buruj dan At-Tariq semuanya adalah tentang As-Sama ataupun tentang langit. Alright, dan kenapa sebab dan hikmah penurunan hadis ini ataupun surah ini adalah kerana untuk menerangkan bahawa umat terdahulu seperti Ashabul Ukhdud, biasa ceritanya dalam Quran, di Najran, Yaman, sama juga dengan Fir'aun, kaum Thamud dan seumpamanya, semua golongan ini ada satu persamaan. Bila Allah cerita tentang, bila Rasulullah SAW cerita tentang ataupun hadapi orang kaum musyrikin di Makkah, dia bukan Allah nak khabarkan pada Rasulullah dan juga orang Islam, ini bukan suatu perkara yang baru. Sebab bila didatangkan dengan keesaan Allah, menyuruh beriman pada Allah, oponen dia Fir'aun, Ashabul Ukhdud, kaum Ad, kaum Thamud, kaum Nabi Ibrahim, Gajah Namrud. All these people, level keegoan dan level pendustaan mereka sama. Mereka punya masalah sama. Tak nak terima Allah. Tak nak terima apa yang Nabi sebut. Maka mereka semua mendustakan. Perkataannya mendustakan kebenaran. Sebab itu Allah sebut dalam surah ini, okay, Allah kata apa? Dalam ayat yang ke-20, Allah kata apa? Wallahu min waraihim muhit. Maknanya Allah memang Allah mengepung mereka dari belakang. Is to say that whatever they do, they cannot do anything more because Allah is already in control. Walaupun mereka tu try nak buat something, nak go against, you kan tengok dalam surah ni akan ada cerita tentang yang tadi kaum-kaum ni. Is to tell Nabi Muhammad, is to serve Nabi Muhammad, is also to serve the people in yang follow Nabi Muhammad. Apa yang you all lalui ni is not anything new. Okay, will tell you these are the people yang memang go against dan memang Allah akan menangkan mereka daripada golongan orang musyrik ataupun orang-orang yang tak nak terima Allah SWT. Bahkan siapa yang dijadikan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dari Lauh Mahfuz. Okey, sebab diturunkan surah, okey, so surah ni ada diturunkan surah yang memperkatakan tentang kisah Ashabul Ukhdud adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan juga riwayat Ahmad dan Nisa'i, bahawa ada seorang raja orang kafir bernama Zurrah bin Thubban As'ad al-Himyari, okey, yang terkenal dengan gelargan Dhun Nuwais al-Yahudi. Dengan nama pun dah susah nak sebut. Mendapat tahu bahawa segelintir rakyatnya telah beriman dengan agama Kristian. Lalu beliau mara bersama bala tentera dari Himyar untuk memerangi mereka. Setelah berjaya menundukkan mereka, mereka dipilih sama ada untuk menganut agama Yahudi atau dibakar. Mereka memilih untuk dibunuh. Lalu digalikan untuk mereka suatu liang besar dan dinyalakan api di dalamnya. Kemudian mereka sekali lagi memaklumkan kepada golongan yang orang beriman tadi
barang siapa di antara kamu yang keluar daripada agamamu, maka kamu akan terlepas dari dibakar. Manakala mereka yang ingkar akan kami bakar di dalam api. Maka orang-orang beriman tersebut tetap sabar dengan agama mereka. Akibatnya mereka dicampakkan ke dalam api dan raja beserta pengikutnya menyaksikan mereka terbakar. Ada pendapat mengatakan bahawa bilangan mereka yang terbunuh seramai 20,000 orang. It's a mass killing. Mereka bakar secara beramai-ramai, dan ada pendapat mengatakan bahawa bilangannya seramai 12,000 orang. Can you imagine that? How kejam dia. And kata Al-Kalbi, alright, Ashabul Ukhdud kesemuanya adalah seramai 70 orang. Tak kisahlah 70 ke 12,000 ke 20,000 ke, al-muhim, okay, golongan ataupun keadaan ni berlaku pada mereka yang beriman pada Allah dalam jumlah yang banyak. Jelasnya Zunnuwais adalah raja terakhir Khimyar dan beliau adalah seorang yang musyrik yang telah membunuh Ashabul Ukhdud yang menganut agama Kristian seramai hampir 20,000 orang. Okay, so these people, okay, nak menunjukkan bahawa utuhnya keimanan mereka, maka Allah abadikan dalam cerita Ashabul Ukhdud. Okay, let's go and read the story. Kita baca cerita dia sikit. Kisah ahli sihir, pendeta dan anak remaja. Riwayat kisah Ashabul Ukhdud yang diriwayatkan dalam hadis kitab sahih dan juga, and to tell you this, okay, Rasulullah SAW dan juga para sahabat bila diceritakan tentang ataupun bila kita dengar cerita tentang golongan yang berlaku sebelum zaman kelahiran Rasulullah SAW, mereka cuma terima cerita atau berita ni ataupun kita kata ya atau kita terima adalah apabila disebut dalam Al-Quran. Okay, you understand this? Bila Rasulullah SAW hidup, sebenarnya sebelum Rasulullah datang dengan agama Islam ataupun semua agama pun agama kitab samawi. Faham ya maksud saya sebut kitab samawi? Kalau kita kata ahli kitab atau kitab samawi, maknanya semua golongan yang menerima kitab Taurat, Injil, Zabur dan juga Al-Quran. Yes. And in between ada juga para nabi yang diturunkan yang dipanggil sebagai suhuf. Tahu kan? So kitab yang kita percaya ada 4, betul tak? Itu pun antara rukun iman kan? Kita percaya kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. All these kitab kontennya serupa dengan Al-Quran, tapi apa yang ada sekarang tu sudah diubah. Kita dah faham tu yang pertama. So in between ada para nabi yang tak diturunkan kitab. Kitab ni maksudnya dia adalah sistem perundangan dari sudut sistem perundangan lah, dari sudut kehidupan dan juga tentang keimanan secara lengkap. Okey, itu maksud kitab. Alright, dan setengah nabi mereka tak diturunkan kitab tapi diturunkan suhuf. Pernah tak dengar? Sebab itu kalau you dengar dalam Al-Quran kan kita baca surah Al-Alaq, suhufi Ibrahim wa Musa. So, suhuf tu pun maknanya wahyu ataupun kitab. Faham tak? Maknanya dia bukan kitab lengkap tapi dia small book lah ataupun small booklet lah istilahnya. Alright. So antara nabi yang kita tahu menerima suhuf adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul tak? Alright. And Nabi Musa pun sebelum diterimakan Taurat, kitab Taurat, Nabi Musa terima kitab Taurat as a whole. Sebelum diterima kitab Taurat dia diturunkan dengan suhuf. Okay? Faham ni? So kenapa saya share ni? Bila Rasulullah SAW datang, especially bila Rasulullah SAW move to Madinah, all these people adalah ahli kitab, betul tak? Ada yang ahli kitab. Jadi mereka adalah followers Nabi Ibrahim alaihissalam berdasarkan suhuf Nabi Ibrahim. Ada yang memang ahli kitab yang memang waktu itulah ikut anuti agama Yahudi maupun Nasrani. Sama ada yang tepat atau tidak tu questionnya. So, bila didatangkan cerita-cerita ni, sebab cerita-cerita yang kita sebut ni, Ashabul Ukhdud, Ashabul Kahfi misalnya, ada juga disebut dalam, sebahagian daripada mereka disebutkan juga dalam suhuf maupun kitab-kitab terdahulu. Okay? So, bila Rasulullah SAW ataupun sahabat didatangkan dengan cerita daripada ahli kitab, dengar ya, bila diceritakan tentang ahli kitab, tentang cerita-cerita kadang-kadang secara detail ataupun lebih detail daripada yang mereka tahu, okay, maka Rasulullah SAW akan bersikap berdiam diri. Rasulullah tak iakan atau tidak. Kenapa saya share? Sebab bila kita baca Quran, especially tentang cerita, saya panggil ni cerita ghaibiyat lah. Cerita ghaibiyat ni mana cerita history yang dulu-dulu lah. Kita tak tahulah dia cerita lah kan. Ghaibiyat kan. Kita tahu melalui Al-Quran. Hati-hati bila cari bahan pembacaan.
Okay, sebab especially kalau Ustazah boleh buat satu perumpamaan khususnya cerita tentang Dajjal. Be careful there. Sebab ditakuti sumbernya kurang tepat. Diambil daripada bahasanya, kalau bahasa kitab tafsir, namanya adalah Israiliyat. Pernah dengar tak perkataan tu? Okay. Maknanya cerita tu bukan kita cakap kita tak terima 100%. Sebab sikap Rasul SAW bila orang ahli kitab ataupun Bani Israel ataupun orang Yahudi lah atau orang Nasrani, bila dia cakap kita lagi tahulah cerita ni, dah mention in our book lah, bahasa mudahnya gini dah detail here, Rasulullah akan berdiam diri. So kalau you all baca buku, especially cerita tentang ilmu ghaibiyat, okay, Ustazah lihat especially bahagian orang nak ambil tahu kan pasal Dajjal kan, pasal Dajjal ni kan adalah 10 antara 10 tanda kiamat besar. So people want to get to know more. Alright, just be careful when you read. Make sure that your resources are from the correct sources. Just like what I mentioned, Al-Quran dengan hadis, all the sahabat, all the perawi. That's what I will share with all of you. I mentioned all the rawi's name and the level of the hadith authentication. Sebab apa? Kita nak make sure kita beriman ataupun kita percaya pada ilmu yang tepat lah. Mungkin Israiliyat tu bercerita tentang ataupun konten tu mungkin kebenarannya ada, tapi kita tetap kena take it with caution lah. Ditakuti yang kita percaya tu mungkin ataupun cerita yang kita dikhabarkan tu mungkin kurang benar. Just be careful there. Okay? So whatever that we are sharing with you, these are all narrated. That's why saya suka kitab ni secara khusus sebab dia akan terangkan where are the resources ataupun dia punya kat mana. Ustazah jom. Okay. Sorry. Kat mana asal diambil cerita ni. Okay. Kita kalau you tengok kan ada some buku kitab kan dia just cerita je. Dia tak tulis you kat mana kontennya. Ditakuti tu adalah cerita Israiliyat. Okay. Just be careful there. Right. So ini adalah daripada kitab-kitab sahih ya. Yang bawa Nabi SAW ni nama story dia atau cerita dia Ashabul Ukhdud. You biasa baca surah ni. Awal ni daripada surah apa tu? Awal surah Al-Buruj ni tulis dia sebut Qutila Ashabul Ukhdud. Right. Kata apa? Baru seorang raja memiliki seorang tukang sihir. Perasan tak? All these people mesti ada tukang sihir. Kan? Raja Namrud ada tukang sihir. Firaun pun ada tukang sihir. Berapa kejamnya atau berapa kalau saya boleh gunakan perkataan berapa jahatnya orang yang memang memilih untuk percaya dengan ahli sihir. Sebab mereka sangat manipulatif. Okay? So seorang tukang sihir diraja. Sebab dia kenapa tukang sihir tahu? Sebab sihir ni dia konon-konon lah boleh tahu apa yang berlaku akan datang. Okay. Semalam saya tengok satu story ni very interesting. Dia cerita tentang orang buat fortune telling. That's why kenapa dalam Islam kita diharamkan untuk lihat telik nasib. Betul tak? Haram kan? Bintang lah apa semua tu. So I was just sharing this with my husband. I said, you tengok orang yang telik nasib kan dia tengok punya line tangan lah, line kaki kan. Habis dia ada sertifikat tau cik. Dia go for training, belajar for years tau untuk mahir bahagian tu. Saya cakap dengan suami saya, yang just out of curiosity saya kata, kalau orang yang belajar ni mesti dia ada sumber dia kan, betul tak? Mesti ada logiknya kan untuk orang sampai boleh belajar kan. Like where do they get all these things? Okay, kalau misalnya kita kata witchcraft tu mungkin ahli sihir tu memang kita boleh tahulah, kita kata dia gunakan jin dan syaitan kan. Tapi orang yang macam boleh baca fortune ni semua macam mana dia ini mesti curious. I'm just curious lah. I said there must be their resources. That's why mungkin kalau orang fikir logik dia akan, bila orang baca fortune telling dia mungkin dia kata betul lah dan sebagainya, tapi dia take with a pinch of salt lah. That's why Islam mengharamkan. Sebab apa? Bila you ambil tahu tentang perkara yang you tak tahu, dia boleh jadi satu blessing dan juga boleh jadi satu fear untuk manusia yang tahu. Faham tak? Maksudnya mungkin satu buruk, dah tak pasal-pasal jadi takut unnecessarily. Yes. Sebab kalau you belajar, manusia ni antara ketakutan mereka adalah fear for the future. That's why orang yang konon lah, dia nak dalam keadaan berjaga-jaga, maka digunakanlah fortune telling lah, ahli sihir lah, supaya boleh tahu what is the unknown. Sedangkan kita orang Islam, Subhanallah, kita tak payah tahu pasal benda yang unknown atau benda in the future. Kenapa? Sebab kita tahu Allah jaga kita. Faham tak?
You faham tak? Diorang punya logic, when they have ahli sihir, they have their fortune telling, apa whatever you call it, so that they can be more careful of their choices in the future. That was what one of the thing that they said lah. But kita orang Islam, kenapa Allah haramkan? Sebab apa? Kalau orang yang kena pula yang fortune teller atau ahli sihir yang pembohong ni, kalau you baca cerita ni, you tahu ahli sihir ni memang pembohong. Most sudah ahli sihir semua pembohong. Kat sinilah yang masuk dalam Quran ni. Dia datang mewaham. Lepas tu Islam haramkan. Kita beriman pada Allah. Kalau kita beriman pada Allah, you takkan takut. Sebab you tahu Allah akan jaga you. Ditakdirkanlah. Kalau musibah pun berlaku, lam yusibana illa ma kataballahu maulana. Kalau kita ditimpa musibah, Allah kata, mustahil lah kan. Kalau tak ditimpa musibah dalam hidup ni, mesti ada ketika walau you dah berjaga-jaga, you dah yakin dengan Allah, Allah timpakan musibah. Well, kita tahu itu semua adalah kullu ma yusibana illa ma kataballahu huwa maulana. Memang Allah nak bagi kita. Ada kebaikan dia yang Allah nak bagi. Sebab manusia ni takkan grow kalau dia tak lalui proses. Macam Cik ni, kalau tak lalui proses pening-pening nak faham fi'il dengan segala-galanya. Macam mana dengan sekarang boleh pantas dah boleh identify. Betul tak? Kira senang. Saya tanya, all of you dah boleh tahu dah. Ni fi'il apa, ni fi'il apa. Sebelum itu. Sebelum nak faham kan, wah apa ni lah dengan GQ lah apalah. Sekarang when I just see you easy. So it works like that. Okay, so sebab itu hukumnya haram ya. Kita bukan nak cakap kita beriman pada tu, tapi nak tengoklah macam mana dia orang punya efek kalau pada orang yang percaya ataupun kesan ahli sihir ni, especially kalau ahli sihir tu jenis orang yang pembohong lah. So tengok cerita ni. Apabila tukang sihir tersebut meningkat usianya, dia memilih seorang anak remaja untuk mengajarkan ilmu sihir. Kira dia nak pass on lah ilmu dia. Okay. Di antara rumah anak remaja tersebut dengan rumah tukang sihir itu ada seorang rahib yang mengajar dan memberi peringatan kepada manusia atau masyarakat. Okay, dah. Anak remaja tersebut tertarik dengan ajaran dan peringatan rahib tersebut. Dengar. Pada suatu hari, di dalam perjalanannya, anak remaja tersebut terserempak dengan sejenis binatang merayap atau sejenis ular yang mengganggu orang ramai. Beliau mengambil seketul batu sambil berkata, "Wahai Tuhan, sekiranya ajaran rahib itu lebih engkau sukai dari ajaran ahli sihir ini, maka engkau bunuhlah ular itu dengan batu ini." Ini dia buat inilah perantaraan. Lalu dilontarkan batu tersebut dan berjaya membunuh ular tersebut. Okey. Now, ekoran peristiwa itu, remaja tersebut meneruskan pembelajaran dengan rahib sehingga mahir dan mampu mengubati penyakit kusta, sopak dan selain-lainnya. Pada suatu hari, salah seorang pembesar sahabat raja telah buta matanya dan berjaya disembuhkan oleh anak remaja tersebut. Semasa menghadap raja, raja bertanya kepada pembesar itu, "Siapakah yang telah memulihkan penglihatanmu?" Beliau menjawab, "Tuhanku." Maka apabila mendengar jawapan itu, raja pun murka dan menyiksanya. Masya Allah. Seterusnya, baginda telah diberitahu tentang anak remaja berkenaan. Lalu disiksa anak remaja tersebut sehingga dikhabarkan tentang rahib gurunya. Maka rahib itu juga enggan meninggalkan agamanya. Lalu, dengar ya, digergaji badannya. Subhanallah. Okay. Kemudian didatangkan anak remaja tadi dan dibawa ke sebuah bukit untuk dihumbankan dari puncaknya. Remaja itu berdoa dan akhirnya membangkitkan simpati kepada masyarakat. Maka mereka telah mendesak dan akhirnya remaja itu terselamat. Seterusnya mereka membawanya menaiki kur-kur, iaitu sebuah bahtera kecil, dan cuba untuk, maksudnya gini, mereka doing all their mights untuk bunuh budak ni. Macam-macam cara nak bunuh budak lelaki ni. Okey? Macam-macam, nak bunuh lah, nak bakar lah, nak naik bahtera lah, macam-macam cara. Okay? Tapi anak remaja ni doa lagi. Dan akibatnya kapal yang mereka naiki karam dan remaja itu sekali lagi terselamat. Akhirnya, anak remaja berkenaan berkata kepada raja tersebut, "Tuanku tidak akan dapat membunuh batik sehinggalah tuanku himpunkan manusia di suatu kawasan lapang dan kemudian tuanku salibkan batik di suatu batang pohon tamar. Seterusnya tuanku ambil anak panah dari karung panah hamba dan panahlah hamba dengan menyebut dengan nama Allah Tuhan anak remaja ini."
Maknanya beliau hanya boleh mati dengan izin Allah lah. Dia buat kan Bismillahirrahmanirrahim. Raja tersebut memanahnya sebagaimana yang dinyatakan dan mengenai bahagian pipinya. Remaja tersebut meletakkan tangannya pada tempat panahan tersebut dan terus meninggal dunia. Subhanallah. Melihat peristiwa tersebut, orang ramai yang hadir berkata, nampak tak macam cerita Firaun? Anak remaja, orang berkata, kami beriman dengan Tuhan anak muda ni, subhanallah. Okey, ketika itu ada yang menyebut kepada raja tersebut, telah berlaku apa yang tuanku bimbangi selama ini. Lalu raja memerintahkan supaya digali liang-liang yang diletakkan titian pada permukaannya dan dinyalakan api di dalamnya. Raja yang zalim itu mencampakkan sesiapa saja yang tidak ingin kembali dari agama mereka ke dalam api tersebut, sehinggalah tiba giliran seorang wanita bersama bayi. Ini lagi mukjizat budak yang boleh bercakap. Wanita tersebut takut dan tergerak-gerak dan dari dihumban ke dalam api tersebut sehingga bayi itu bertutur, wahai ibuku, bersabarlah, sesungguhnya engkau di jalan yang benar dan ini hanyalah suatu kesulitan kecil. Beliau seterusnya dapat bersabar dan tabah menghadapinya. Okey, jadi cerita Ashabul Ukhdud ni adalah antara satu cerita yang menunjukkan bahawa kalau you lihat orang-orang yang tak nak beriman dengan Allah ni, walau ditunjukkan dengan nampak tak, bukan satu bukan dua, banyak steps, banyak bukti yang kewujudan Allah, okay, yang mereka witness. Ini antara bayi yang boleh bercakap waktu kat dunia ni adalah ceritanya adalah Ashabul Ukhdud. Maka tetap raja yang zalim ni sama. Sebab apa? Dia antaranya kalau you nak tahu, dia mimpi akan ada orang yang go against them. Sama macam Firaun. Firaun kan dia yastahyuna nisa'akum, kan dia kan bunuh semua anak lelaki. Sebab itu dia nak bunuh Nabi Musa. Dia kata wa yaqtuluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Semua budak lelaki dia bunuh, budak perempuan jadi hidupkan. Sebab apa? Tukang sihir dia mimpi nanti ada orang nak overtake dia. Yang raja ni pun samalah juga. Dan bila raja tu ada ahli sihir tu nak share, tapi kemudian you know what happened. Okay? Dan last budak lelaki remaja tu cakap lah, kalau you nak bunuh I, make sure you kena buat sekian. Ada sebab kena buat. Saya yakin mungkin ni adalah ilham daripada Allah SWT. Sebab apa? Dengan bukti budak tu kan, lelaki tu dia dia dibunuh dalam keadaan demikian. Sebab the moment dia dibunuh, maka semua yang wujud tu 20,000, 30,000, 40,000, 12,000, yang penting beribu-ribu orang tu semuanya ikut beriman pada beliau dan akhirnya mati. So maknanya mereka semua mati dibunuh, maka digelar sebagai Ashabul Ukhdud. Ukhdud tu maknanya yang dibakar bernyala-nyala. Okey? Jadi hari ni saya ambil sedikit cerita ataupun tambah sedikit pengetahuan tentang surah Al-Buruj ni. Ada salah satu cerita ataupun ada cerita yang menarik. Sekali lagi kita diceritakan dengan satu kisah yang dipanggil sebagai Ashabul Ukhdud. Mungkin cerita Bani Israel yang lain-lain macam Firaun, Raja Namrud sudah dengar. Tapi Ashabul Ukhdud ni mungkin kita kurang dengar ataupun belum pernah dengar dia bagi sebagian. Tapi hari ni kita sekali lagi Allah sebut lagi cerita Ashabul Ukhdud ataupun orang-orang yang di mana mereka ni semua dibunuh dengan sebab nak beriman pada Allah SWT. Maka kita ni alhamdulillah Allah kurniakan nikmat keimanan tanpa perlu nak membunuh, tanpa perlu dibunuh. Kenapa kita tak nak terima Islam dan laksanakan Islam yang sebaiknya? Dan ini pun adalah salah satu peringatan bagi diri sendiri supaya senantiasa berada dalam keadaan yang beramal saleh, jauhi apa yang Allah tak suka, buat apa yang Allah suka walaupun mungkin kita tak suka. Sebab kalau kita tinggalkan apa yang Allah suka, maka Allah akan kalau kita tinggalkan kalau kita buat apa yang Allah suka, Allah nescaya Allah akan bagi apa yang kita tak suka, apa yang kita suka. Tapi kalau kita tinggalkan apa yang Allah tidak suka, Allah benci, maka Allah juga akan haramkan benda yang beliau benci atau bagi yang Allah bencikan happen to us lah, iaitu api neraka. So kita hidup mudah-mudahan kita nak husnul khatimah, pengakhiran kita nak pengakhiran kita nanti Allah terima amal kita semua, ampunkan dosa kita dan masukkan kita dalam orang-orang yang soleh walaupun amalan kita tak banyak, tapi kita tak nak lah, kita tak sanggup nak terima azab. Kita mohon Allah senantiasa terima amal soleh kita supaya kita dapat dipilih untuk masuk ke dalam syurga Allah SWT. Allah Ta'ala alam. InsyaAllah nanti pada sesi akan datang kelas tafsir, kita akan selesaikanlah the whole of surah Al-Buruj insyaAllah. Okay. So dia ada dalam 22 ayat. Saya rasa surah-surah ni semua dia ada cerita. Kita ada tamu kat sini,
Kemudian kita ada cerita tadi, kita ceritakan tentang Ashabul Ukhdud kan. So ada cerita tentang kaum golongan lain lah yang tak nak beriman pada Allah SWT, maka Allah sebut lagi cerita mereka. Fir'aun sekali lagi disebutkan. Ni without a doubt. Fir'aun dalam banyak-banyak orang yang engkar ni, Allah pasti akan sebut Fir'aun. Mesti. Dalam banyak tempat Allah sebut Fir'aun. Kita dah terangkan kenapa Fir'aun. Sekali lagi Allah sebut Fir'aun lagi dalam surah Al-Buruj. Wallahu ta'ala alam. Okay. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah. Itu saja untuk hari ini. So insyaAllah